amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tinggi-tinggi kesyukuran kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini diberikan peluang sekian kalinya sama-sama kita hadir ke masjid menunaikan solat maghrib secara berjamaah. Kemudian duduk sebentar dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan intikaf kita dan duduknya kita di majlis ilmu ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, kita sambung pengajian kita menggunakan kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita berada di perbahasan bab yang ke-41, babun maja'a fi salatul duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu bab yang membicarakan mengenai solat duha yang dikerjakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Solat sunat duha. Hadis yang pertama dalam bab yang ke-41 ini, hadis yang berbunyi an Mu'adzah qalat qultu li Aisyah radhiyallahu anha akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha qalat na'am arba'a raka'atin wa yazidu ma sya'allahu azza wa jalla. Diriwayatkan daripada Mu'adzah, beliau menceritakan, aku bertanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan solat duha? Jawab Sayyidatina Aisyah, ya, sebanyak 4 rakaat. Dan baginda menambah bilangan rakaat mengikut yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Hadis yang pertama dalam bab solat duha ini, salah seorang tabi'in, anak murid kepada Sayyidatina Aisyah, Mu'adzah, dia bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, asal dia tak sempat jumpa dengan Nabi, jadi dia tanya dengan isteri Nabi, Sayyidatina Aisyah, adakah Nabi mengerjakan solat sunat duha? Dia tanya. Yang dijawab oleh Sayyidatina Aisyah, ya, Nabi buat solat sunat duha 4 rakaat. Dan Nabi juga menambah rakaat mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya apa yang Allah izinkan pada Nabi. Kadang-kadang Nabi buat lebih daripada 4 rakaat. Jadi 4 rakaat ini adalah, kita kata, satu kelaziman. Nabi buat solat duha itu 4 rakaat. Paling sikit 2 rakaat. Paling sikit. Paling banyak diriwayatkan 12. Tapi paling banyak yang Nabi buat 8. Maksudnya yang Nabi pernah buat sendiri paling banyak itu 8 rakaat. Adapun yang Nabi pernah sabdakan, Nabi cakap 12 rakaat solat sunat di waktu duha. Waktu duha ini ada 2 cara untuk kita kira bila waktu bermulanya duha. Cara yang pertama, waktu syuruk itu ditambah dengan 27 minit. Syuruk sekarang 6.55. Subuh 5.40. Waktu syuruk itu maksudnya waktu matahari terbit. Syuruk itu maksudnya matahari terbit, tamat. Waktu subuh dah tamat. Kalau siapa buat solat subuh lepas daripada 6.55 tu kena niat qada lah. Dia kena niat qada pasal dia dah luar daripada waktu dia. Jadi yang pertama senang je, 6.55 tambah 27 minit ataupun setengah negeri, dia punya majlis fatwa dia tambah 28 minit. Untuk berjaga-jaga tambah lagi seminit. Ini kalau 6.55 tambah 27 lebih kurang 7.22 pagi dah boleh solat duha. 7.22 pagi dah boleh. Itu waktu awal lah, waktu mula solat duha. Berhenti lebih kurang 15 ke 20 minit sebelum waktu zuhur. Zuhur 1-3 minit, lebih kurang 1-3 minit ke 1-2 minit. Ambillah pukul 1
Nak mudah kira pukul 1, maksudnya lebih kurang 12.40 ataupun 12.45 tu dah habis dah. Dah habis dah. Maksudnya dah tamat. Kalau siapa nak buat solat duha tu dah tamatlah waktunya. Itu adalah waktu larangan pula. Tak boleh buat sebelum matahari matahari tegak-tegak tu, waktu yang dilarang untuk kita solat. Lebih kurang 15 ke 20 minit. Cara yang kedua, waktu syuruk agak sukar sedikit. Waktu syuruk tolak waktu duha, kemudian bahagi dengan 3, dapat jawapan tambah pula. Ini saya buat kira-kira dia tadi. Waktu syuruk kita 6.55, waktu subuh 5.40, tolak 6.55 tolak 5.40, dapat 115 minit. Bahagikan dengan 3, 115 bahagi 3 dapat 38.3. Waktu syuruk tadi 6.55 tambah dengan jawapan tadi 38.3 dapat 7.33 minit pagi. Jadi dia beza sedikit dengan cara yang pertama tadi. Ala kulli hal, kedua-dua cara ini boleh digunakan untuk kita tahu bilakah permulaan waktu duha. Ada orang tanya, adakah solat sunat isyraq itu solat sunat duha? Pernah dengar solat sunat isyraq? Solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq itu dalam sebuah hadis Nabi bersabda, orang siapa yang solat subuh secara berjamaah, kemudian duduk setelah selesai solat subuh tu dia tak terbangun, dia duduk, dia berzikir di tempat dia solat tu, maksudnya dia tetap di masjid itu sehinggalah matahari terbit, lalu dia dikerjakan solat sunat 2 rakaat. Pahala diberikan pahala seumpama pahala haji dan umrah tamatan. Pahala haji dan umrah yang sempurna. Nabi ulang sebagai satu taukid, penegasan. Jadi 2 rakaat yang Nabi sabdakan tadi, sebahagian ulama menafsirkan itu adalah solat sunat isyraq. Pasal waktu dia tak lama. Lepas habis tempoh waktu syuruk je 6.55 pagi, lebih kurang 12 minit daripada waktu tu kita boleh buat solat sunat isyraq. 12 minit saya buat satu waktu syuruk pukul 7 lah, mudah kita nak faham. Contoh pukul 7 pagi tu waktu syuruk, 12 minit daripada waktu syuruk tu dah boleh buat solat sunat isyraq. Berapa tempoh dia? Tempoh dia lebih kurang 15 minit je, pendek je. Pasal solat sunat isyraq ni 2 rakaat je. Jadi 7.12 pagi dah boleh buat solat sunat isyraq, sehinggalah tambah 15 minit 7.27. Jadi habis 7.27 tu mula pula solat duha. Sajaku solat sunat isyraq, usolli sunat al-isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Saya ulang balik. Andainya waktu syuruk itu pukul 7, 12 minit selepas waktu syuruk itu boleh kita buat solat sunat isyraq. Jadi 7.12 kita dah boleh buat solat sunat isyraq. Berapa lama tempoh dia? 15 minit je. Jadi 7.12 tambah 15, jadilah 7.27. Jadi daripada 7.12 pagi sampai 7.27 pagi itu adalah tempoh solat sunat isyraq. Habis tu dah 7.27, lepas tu waktu apa? Itulah permulaan waktu duha pula. Begitu. Jadi solat sunat isyraq itu 2 rakaat. Pasal tempoh dia pun pendek. Sebelum daripada 7.12, di antara pukul 7 hingga 7.12 itu adalah waktu yang dilarang kita solat. Kerana mereka yang menyembah matahari itu dia akan sembah, dia akan sembahyang dia lah, sembahyang menyembah matahari pada waktu itu. Waktu kita dilarang. Dalam hadis itu tanduk syaitan tumbuh di antara waktu itu. Jadi kita dilarang. Waktu saya panjat satu gunung, Tur Saina, gunung tempat Nabi Musa bermunajat di Mesir. Kita panggil
Sinai lah, ataupun bahasa dia Sainab. Sampai waktu subuh, kita banyak tengah malam sampai sebelum subuh. Ada yang solat apa semua, tunggu waktu subuh. Lepas solat subuh, kita tunggulah matahari naik kan, nak tengok view ke apa. Sebelah kita tu pun orang Jepun juga naik. Orang Jepun pun naik juga sama-sama. Dekat atas pun ada gereja juga. Tapi tempat Nabi Musa bermunajat tu tinggi sikit lagi, gereja tu bawah sikit lah, bawah sikit. Jadi dia orang tu, orang Jepun tu, bila matahari naik, dia pun buatlah, dia rokok. Dia buatlah dia punya upacara sembahyang dia. Itu dibacalah bacaan dia pun semua. Jadi kita nampaklah, oh memang time dia ni, asal dia sembah matahari. Sembah matahari. Kita nampak benda tu. Dia baca bacaan dia, kita ramai-ramai masa tu baca Asmaul Husna. Saja lawan dia. Saja lawan dia waktu tu kan, kita kat atas puncak Tur Sainab. Di situ Nabi Musa bermunajat. Jadi itu adalah waktu duha, waktu duha. Jadi Nabi biasa buat 4 rakaat. Adakah Nabi pernah buat kurang daripada itu? Pernah. Nabi pernah buat 2 rakaat. Pasal Nabi nak ajarkan kepada sahabat, maksudnya 2 rakaat minima. Kebiasaan 4. Paling banyak 8. Nanti kita akan jumpa hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik yang menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha 6 rakaatin. Kata Sayyidina Anas bin Malik, beliau menceritakan Nabi melakukan solat duha sebanyak 6 rakaat. Maksudnya ada kala 2, kebiasaan 4, terkadang 6. Dalam pembukaan kota Mekah, kata Ummi Hani, ini ada adik-beradik kepada Sayyidina Ali, fa innaha haddathat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yauma fathi Makkah faghtasala fasabbaha 8 raka'atin ma ra'aituhu shalla salatan qatu akhafa minha ghaira annahu kana yutimmu ruku'a was sujud. Kata Ummu Hani, Rasulullah memasuki rumahnya pada hari pembukaan kota Mekah, di mana baginda mandi kemudian mengerjakan solat sunat 8 rakaat. Aku tidak pernah melihat baginda mengerjakan solat lebih ringkas daripada itu, namun baginda tetap menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Maksudnya Ummu Hani cerita pada pembukaan kota Mekah. Kota Mekah itu pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan Nabi masuk ke kota Mekah sama dengan segerombolan para sahabat. Masuk saja Nabi pergi ke rumah Ummu Hani itu kira sepupu lah. Sayyidina Ali itu sepupu Nabi, merangkap menantu Nabi. Masuk ke rumah dia, Nabi mandi, kemudian Nabi berwuduk, Nabi solat 8 rakaat. Kata Ummu Hani, aku tak pernah tengok Nabi buat solat 8 rakaat yang seringkas tu. Tetapi Nabi tetap menyempurnakan rukuk dan sujud. Maksudnya surah yang Nabi baca itu lebih pendek berbanding dengan solat sunat yang lain, mungkin lebih panjang sedikit. Jadi ini kenapa lebih ringkas? Pasal Nabi ada satu kerja yang lebih besar lagi, iaitu urusan pembukaan kota Mekah tu. Nabi nak pergi berucap, Nabi nak pergi inilah nak uruskanlah pembukaan kota Mekah tu. Jadi Nabi solat itu pun dalam keadaan yang kita kata agak penting, itu pun Nabi sempat 8 rakaat. Sempat 8 rakaat. Jadi itu adalah hadis yang menceritakan Nabi solat sunat duha paling banyak rakaat dia, iaitu 8 rakaat. Jadi kita kalau mungkin tak ada kerja ataupun saja duduk tak tahu nak buat apa, tengok TV pun dah boring, cerita ulangan 10 kali lah. Tak tahu nak buat apa, nak keluar duit tak ada, duduk rumah semayang ni lah, 2 rakaat, bangun lagi 2 rakaat, cukup 8 rakaat. Siapa yang tak pernah buatlah sekali, at least sekali seumur hidup dia, buat jumlah rakaat seperti mana yang Nabi buat. Tadi Sayyidina Anas, Nabi buat 6 rakaat. Maksudnya pelbagai. Dalam riwayat yang lain, kata Abdullah bin Syakik, ketika mana dia bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, "Akana an-nabi yusalli ad-duha?" Qalat la illa an yaji'a min maghibihi.
Daripada Abdullah bin Syakik, dia menceritakan, aku bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, adakah Rasulullah melakukan salat duha? Dia menjawab, tidak, melainkan ketika baginda pulang daripada permusafiran. Tadi Sayyidina Anas beritahu Nabi ni buat salat duha. Kemudian hadis yang mula-mula tadi pun daripada Sayyidatina Aisyah juga, ketika mana ditanya oleh seorang tabi'i, Nabi salat duha tak? Ya, Nabi salat duha 4 rakaat. Hadis yang ni bila ditanya juga oleh salah seorang sahabat, Abdullah bin Syakik, adakah Nabi buat solat duha? Kata Sayyidatina Aisyah, tidak, melainkan ketika mana Nabi baru pulang daripada permusafirannya, Nabi akan solat duha. Maksudnya apa? Nabi itu terkadang balik daripada permusafiran, maksudnya masuk ke kediaman dia, ke kota Madinah tu, sampai waktu duha. Andainya Nabi sampai ke Madinah tu lebih kurang pukul 9, pukul 10 pagi lah. Mungkin Nabi bergerak ke daripada satu tempat tu, mungkin selepas subuh ke apa, sampai ke kampung dia, ke Madinah tu, waktu duha, Nabi terus masuk ke masjid, Nabi solat duha. Nabi solat duha. Jadi kata Sayyidatina Aisyah, Nabi tak buat solat sunat duha, melainkan ketika mana Nabi balik daripada permusafiran. Maksud Sayyidatina Aisyah tu, maksudnya Nabi tak selalu, bukan hari-hari Nabi buat. Bukan hari-hari Nabi buat. Kenapa bukan hari-hari? Dalam riwayat daripada sahabat yang lain, sekiranya kami melihat Nabi solat duha, kami menyangka Nabi tak pernah tinggal solat duha. Dan ada kalanya kami melihat Nabi itu tak pernah solat duha, sehingga kan kami menyangka Nabi tak pernah solat duha. Maksudnya ada kala Nabi buat secara terus menerus solat duha, kemudian sehinggalah Nabi tak nak sampai sahabat ni sangka solat duha tu seperti solat fardu, Nabi tinggalkan sekejap. Pasal tak nak ada sangkaan tu melekat. Tak nak sampai sahabat sangka, Nabi tinggalkan. Jadi sahabat pun faham, oh benda ni mula-mula Nabi terus buat, lalu Nabi tinggalkan. Maksudnya benda tu tak wajib seperti mana solat fardu. Kalau solat fardu kan tak pernah ditinggalkan. Jadi kalau solat sunat itu terkadang Nabi tinggalkan li ta'limul ummah, untuk mengajarkan kepada umat bahawasanya solat yang Nabi kerjakan itu hukum dia sunat. Tak sama seperti solat subuh, tak sama seperti solat-solat fardu yang lain. Dan Nabi juga balik musafir, tempat yang Nabi cari itu masjid. Jadi kita pun sunat juga buat begitu. Mungkin kalau boleh diberi pilihan masa untuk bertolak pulang ke kediaman kita bila, pilihlah selepas subuh. Lepas subuh sampai ke sini, singgah masjid dulu, solat dulu, 2 rakaat, kemudian baru pulang ke rumah. Terkadang Nabi tunggu terus, duduk sekejap di masjid, barulah Nabi pulang ke rumah. Maksudnya Nabi singgah dulu ke masjid. Itu adalah satu amalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat baik. Maksudnya tak terus direct. Tapi kalau pada waktu yang lain, mungkin tak boleh sebelum ataupun tak boleh tiba dalam waktu duha tu lain ceritalah. Tapi kalau boleh kita bertolak tu awal sampai tu mungkin ada lagi waktu duha, alangkah baik kalau kita boleh singgah sebentar di masjid di tempat kita. Kalau di sini di masjid ni lah, jadi kita solat sunat di masjid sebelum kita pulang, ataupun kita menunggu untuk waktu zuhur. Itu adalah solat sunat duha yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan. Nabi kerjakan secara 2 rakaat, maksudnya 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam, seperti solat sunat tarawih yang kita buat tu tu solat duha. Bab yang berikutnya, bab yang ke-42, solat tatawwu'i fil baiti. Solat tatawwu' adalah solat sunat yang Rasulullah kerjakan di rumah. Ini bab yang ke-42. Tadi hanya solat duha saja kita sentuh. Ini lebih luas lagi, solat sunat kan, tapi dalam bab ini ada satu saja hadis, satu je hadisnya, daripada Abdullah bin Sa'din radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati fi baiti was salati fil masjidi qala qad tara ma aqraba baiti minan masjid fala an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid illa an takuna salatan maktubah.
Daripada Abdullah bin Sa'd radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan mengerjakan solat di rumahku dan di masjid. Baginda menjawab, kamu dapat melihat betapa dekatnya rumahku dengan masjid. Namun aku lebih suka mengerjakan solat di rumahku daripada mengerjakannya di masjid, kecuali solat fardu. Kecuali solat fardu. Dia hadis ni menceritakan, walaupun rumah Nabi itu sebelah saja, rumah Nabi itu sebelah saja dengan Masjid Nabawi, tapi Nabi lebih suka solat sunat itu dikerjakan di rumah. Ini solat yang mutlak lah. Kalau solat sunat yang lain, contohnya solat hari raya, 2 hari raya solat minta hujan, solat tarawih, solat gerhana, itu lain lah. Ini solat malam, qiyamul lail Nabi, Nabi lebih suka dikerjakan di rumah. Jadi Nabi beritahu dengan sahabat, walaupun kamu tengok rumah aku ni dengan masjid ni sebelahnya, maksudnya kalau aku nak sembahyang kat masjid tu boleh, tapi aku lebih suka solat di rumah. Solat di rumah. Kerana apa? Solat di rumah, solat yang kita kerjakan di rumah itu akan menerangi ataupun adanya barakah, ketenangan yang turun pada isi rumah kita. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura. Jadikanlah sebahagian solat kamu, solat sunat itu dikerjakan di rumah, dan janganlah jadikan rumah kamu seperti kuburan. Kubur itu kan tak ada orang solat dalam dia. Jadi rumah yang sunyi daripada solat, dia dah betul lah solat fardu di masjid tu bagus. Tapi bahagian solat sunat tu dia bagi sikit kat rumah. Maksudnya dia buat kerjakan di rumah, dan jangan biarkan dia sunyi. Seperti Nabi buat perumpamaan seperti kubur. Jadi rumah yang sunyi daripada solat-solat sunat itu seumpama kuburan sunyi, kubur tak ada orang solat dalam dia. Jadi kita sekali-sekala mungkin solat hajat, mungkin solat malam yang kita buat, kalau seorang suami mengejutkan isterinya solat malam 2 orang, itu adalah satu, kita kata, rahmat, ketenangan, mawaddah yang Allah berikan. Maksudnya hidupkan amalan dalam keluarga kita tu solat sunat sama-sama. Biasa solat hajat kat masjid, sesekala buat kat rumah. Pesan anak-anak ramai balik. Nanti kita hari Jumaat malam Sabtu ke Khamis malam Jumaat ke, nanti kita kumpul sama-sama, kita buat solat hajat. Abang jadi imam, saya tak lepas lagi. Abang ni sekolah tahfiz, abang jadi imam, ayah jadi makmum je lah. Tak apalah, yang penting solat sunat itu dikerjakan, ada bahagiannya di rumah. Begitu juga dengan Al-Quran. Rumah yang sunyi daripada mengaji, bacaan Al-Quran itu pun seperti kuburan juga. Jadi rumah itu paling baik ketika mana masuk rumah itu baca Al-Baqarah, rumah baru, kediaman, kedai, apa saja yang paling baik lah. Pasal kebanyakan ayat ruqyah ni daripada ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Pasal tempat yang dibiarkan kan kosong, tak ada orang yang mendiami, kita nak masuk tu baiknya baca Al-Baqarah. Kalau nak baca seorang-seorang 2 juzuk lebih tu, 1 juzuk kalau paling cepat 30 minit lah. 2 juzuk lebih tu ambil lah 1 jam lebih non-stop baca. Agak-agak susah panggil orang sembelih kambing, kan jamu orang, okey awak baca 3 muka surat, 3 muka surat, bagi-bagi lah, cepat sikit. Ni kan orang buat macam tu, senang lah. Selain kita boleh sedekah kan, sedekah ke orang, bagus. Saya ingat dulu waktu saya sekolah satu kedai kereta Mutiara Motor kat Kampung Melayu, kat Kampung Melayu, dia panggil sekolah saya dulu sekolah kat Pasir Gudang, yang ada kereta kat atas tu, Honda dekat Kampung Melayu, kedai Honda. Dia baru buka waktu tu, saya sekolah menengah tu. Dia panggil semua budak-budak tahfiz pergi baca Al-Quran, bagi grup. Sini baca Quran kumpulan ini, yang kumpulan ini ada yang zikir. Maksud kedai tu kedai Honda dekat Kampung Melayu, maksud saya ingat. Dia baru buka. Jadi pasal nakkan keberkatan. Nak keberkatan daripada zikir dan bacaan Al-Quran tadi itu sangat baik. Sangat baiklah.
Dia selain dia boleh bersedekah, dia juga nak mohon doa. Jadi itu rumah jangan biarkan sunyi daripada solat sunat dan daripada Al-Quran. Daripada Al-Quran. Bab yang berikutnya, bab 43. Babun ma jaa fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tadi yang kita cerita, Nabi lebih suka solat sunat dikerjakan di rumah. Adakah Nabi tak pernah solat sunat di masjid? Pernah. Tapi istilahnya lebih suka. Maksudnya kalau diberi pilihan, Nabi akan pilih solat di rumah. Tapi Nabi pernah solat di masjid. Pasal amalan sunat ni sunat disembunyikan. Sunat disembunyikan. Dikhawatiri ada perasaan bangga ataupun riak. Bab yang ke-43, babun ma jaa fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada membicarakan mengenai puasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ni kita pernah kongsikan sebelum ni. Dalam awal-awal tu dia cerita pasal puasa bulan Ramadan. Jadi saya ambil yang belakang-belakang sikit. Asal kita pernah kongsikan sebelum Ramadan baru ni. Kita masuk kepada puasa Isnin dan Khamis. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra shaumal itsnaini wal khamis. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi perhatian kepada puasa hari Isnin dan hari Khamis. Hari Isnin dan hari Khamis. Ketika mana ditanya kenapa puasa pada hari tersebut? Kerana tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis. Kerana amalan akan dibentangkan di hadapan Allah pada hari Isnin dan Khamis. Fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim. Dan aku suka waktu pembentangan itu berlaku, aku sedang puasa. Sedang puasa. Pembentangan amalan kalau kita lihat dalam beberapa riwayat itu ada 3 waktu. Pertama, dalam harian, bentuk harian. Pada waktu malam sebelum menjelangnya waktu subuh, malaikat akan melaporkan kepada Allah. Sebelum masuk subuh tu, malaikat bagi tahu si fulan bin fulan buat apa pun semua. Kemudian waktu siang sebelum menjelangnya waktu malam, dalam bentuk harian. Dalam bentuk mingguan, hari Isnin dan Khamis. Sebab itu Nabi suka berpuasa. Begitu juga ketika mana ditanya kenapa Nabi berpuasa pada hari Isnin, Nabi menjawab, yauma wulitu, hari Isnin itu aku dilahirkan. Dan yauma unzila alayya, dan hari Isnin juga hari diturunkan wahyu padaku. Hari Isnin itu hari yang Nabi mula-mula menerima wahyu itu pada hari Isnin. Sebagai satu tanda kesyukuran Nabi berpuasa. Jadi Nabi sambut hari jadi Nabi setiap minggu, tapi dengan puasa lah. Kita sambut setahun sekali. Paling kuat pun seorang dua kali setahun. Ikut takwim hijrah, takwim masihi, ikut 2 kalender lah. Tapi Nabi seminggu sekali asal berpuasa. Asal hari Isnin tu dia sambut tanda kesyukuran, aku dilahirkan pada hari Isnin, aku berpuasa. Dan amalan juga diangkat dalam bentuk tahunan itu pada nisfu Sya'ban dan pada malam Lailatul Qadar. Amalan dibentangkan. Kenapa ada istilah pembentangan amalan? Itu sebagai Allah bangga amalan yang kita buat di hadapan para malaikat. Pasal manusia ni ada nafsu. Kita kan ada nafsu, macam-macam nafsu kita ada. Tapi dalam keadaan ada nafsu tu, boleh lawan, boleh buat ketaatan, itu kan satu kebanggaan. Malaikat itu memang dicipta tak ada nafsu. Kalau dia perintahkan sujud sahaja, sampai dia hari kiamat, sampai akhir nanti, sampai dicambuk nyawa dia balik. Kalau diperintahkan tawaf aja malaikat, tak buat benda lain, tak ada makan, tak ada minum, tak ada keinginan nak bersama pasangan, tak ada. Tapi manusia, jin tu ada keinginan. Jadi kalau boleh lawan keinginan hawa nafsu tadi, boleh buat ketaatan, itu kan satu kebanggaan. Sebab tu dibentangkan amalan kita. Maha suci Allah. Kalau tidak dibentangkan pun Allah Maha mengetahui. Tapi sebagai satu kebanggaan. Adakah Allah tak tahu kalau malaikat tak bagi tahu? Tahu. Allah itu Al-Alim.
Maha Al-Hakim, Maha bijaksana, Maha mengetahui, tetapi kerana nak membanggakan. Amalan itu adalah amalan yang baik, lalu nak dibentangkan di hadapan penduduk langit. Itu Nabi puasa hari Isnin dan Khamis. Kita kalau stunting mungkin tak pernah buat, cuba satu dulu. Mungkin cuba hari Isnin dulu. Sebenarnya puasa sunat ni lebih susah daripada puasa fardu Ramadan. Pasal environment tak ada. Kita kat office kawan-kawan bawa bekal. Biasa geng-geng perempuan bawa bekal. Kalau kawan-kawan perempuan, kita lelaki kawan ajak keteh sikit roti canai. Padahal benda yang sama juga makan, tapi keinginan nak makan tu masih tinggi lagi. Padahal roti canai tu pagi tadi sebelum keluar rumah makan dah. Nanti pukul 9 kawan-kawan nak ajak makan roti canai juga. Itu pun tak boleh tahan lagi. Kita punya nafsu makan lah. Nafsu makan kita tak boleh tu. Puasa sunat ni kadang lagi susah daripada puasa fardu. Pasal halangan tu banyak sangat. Nafsu dia kawan-kawan sana ajak sini. Kalau kita tak beli, dia pula beli bawa depan kita. Pizza Hut lah, Domino's. Kita kalah. Pizza Hut orang belanja kalah. Kalau cakap pizza yang RM1 ni tak apa. Jadi kita begitu puasa sunat. Ala kulihan boleh berlatih. Kalau dah boleh maintain Isnin Khamis, jadi darah daging dia itu Masya Allah sangat baik. Dia jadikan satu amalan dalam diri dia. Kemudian puasa Ashura pula. Tadi Isnin dan Khamis. Puasa Ashura pula, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Ashura yawma tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma qadima al-Madinah wa shamahu wa amara bisiyamihi. فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan hari Ashura merupakan hari untuk orang Quraisy ketika jahiliyah berpuasa. Orang Quraisy zaman jahiliyah dia pun berpuasa juga sebelum Muharram tu. Dan Rasulullah turut berpuasa pada hari itu. Apabila tiba di Madinah, maksudnya waktu di Mekah, orang kafir Quraisy pun puasa juga. Tapi dia tak ada istilah puasa sama macam kita. Dia tak ada tata cara macam kita lah. Cumanya dia puasa secara umum, tak makan, tak minum. Tapi kaifiat dia beza dengan Islam. Bila masuk saja Madinah, baginda masih berpuasa pada hari itu dan memerintahkan sahabat-sahabat supaya turut berpuasa. Namun, apabila telah difardukan puasa Ramadan, maka puasa Ramadan menjadi puasa fardu dan baginda meninggalkan puasa Ashura. Maksud meninggalkan tu Nabi tak wajibkan, terpulang. Siapa nak buat, tak nak buat tak berdosa. Itu maksudnya meninggalkan. Siapa nak puasa boleh puasa, yang tak nak puasa tak apa. Maksudnya tak sampai kepada hukum haram. Maksudnya puasa Ashura. Kita sekarang berada di 21 Muharram. Kita bulan 9 ni senang nak ingat. Pasal sama tarikh dia. Pasal lepas masuk waktu maghrib kan dah bertukar lah, 21 lah. Jadi esok 21 hari bulan 9, bulan Islam pun 21 juga. Senang lah nak ingat. Bulan ni peluang nak ingat. Kalau lupa juga tak tahulah. Bulan ni paling senang kali nak. Bulan lain memang kita ingat Ramadan dengan Syawal je lah. 1 Ramadan, 2 Ramadan. Bulan lain, bulan Islam agak sukar. Tapi kita bulan ni mudah. Pasal dia sama, kebetulan dia sama. Sepanjang Muharram ni sunat untuk kita puasa, tak kisah 1 Muharram sampai 30 Muharram, tak kisah. Paling baik 10 Muharram. Paling baik 10 Muharram. Kalau dah puasa 10 Muharram, sekarang ada baki lebih kurang 9 hari lagi, boleh puasa di bulan Muharram. Kerana solat yang terbaik selepas solat fardu adalah solat malam. Puasa yang terbaik selepas puasa di bulan Ramadan adalah puasa sunat di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah Syahrullah, bulannya Allah. Jadi itu puasa di bulan Muharram. InsyaAllah kita tawakuf sebentar bagi laluan azan fardu isya. Sambung sedikit. Ini puasa di bulan Muharram. Jadi kita dituntut mana-mana hari dalam bulan Ramadan, cumanya yang terbaik ataupun yang kalau boleh jangan ditinggalkan pada 10 Muharram yang lalu, yang alhamdulillah masjid ni pun buat iftar. Bukan hanya bulan Ramadan saja, bahkan di 10 Muharram kerana buat satu motivasi lah, supaya orang lain pun nak
buka sama-sama. Itu satu kita kata aktiviti yang sangat baik. Begitu juga puasa ni, puasa yang kita kerjakan itu boleh jadi satu amalan yang boleh kita tawassul. Maksudnya sebahagian daripada kita terkadang anak dia nak periksa UPSR dah lepas, PT3, SPM, UPKK, SDA, SMRA, macam-macam periksa lah, nak interview ke apa. Jadi terkadang mak ayah kita puasa. Dulu macam tu, sekarang kita dah jadi ayah, mak ayah kita pula tak buat. Kita lah cakap diri sendiri ni. Dulu bila kita kata ibu ayah saya nak periksa ni, ambil ijazah ni, nak periksa, mak ayah kadang tak kerja, duduk tikam sejadah, solat hajat, solat duha, puasa. Yang periksa tak puasa, yang doakan tu puasa. Kenapa? Pasal nak bertawasul dengan amal soleh yang dibuat. Mudah-mudahan puasa tu puasa yang sebagai satu wasilah, ibadat puasa tu untuk Allah kabulkan permintaan. Dan orang yang berpuasa ini doa dia istijabah, dimakbulkan sehinggalah dia berbuka. Ada beberapa doa yang diterima oleh Allah, di antaranya anis-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka puasa. Jadi sepanjang dia berpuasa itu doa dia mustajab. Sebab itu rasional, tengok orang kita dulu puasa. Ada orang tanya saya, dia kata kenapa nak kena puasa? Saya ngajar sekolah rendah. Sekolah rendah ni periksa jumpa UPSR je lah, UPSR. Kita kempen cikgu-cikgu puasa, doakan anak murid. Cikgu-cikgu puasa, doakan anak murid, untuk anak murid dapat masa tu 5A lah. Tu ada salah seorang ni tanya, benda ni mana boleh buat ni? Ini bid'ah ni. Zaman Nabi tak ada orang periksa, tak ada orang puasa waktu periksa. Saya pun tergelak tengok cikgu ni. Cikgu lah masa tu. Dia kata tak ada masalah. Zaman Nabi memanglah tak ada periksa macam ni. Tapi kita kan nak puasa sunat, tak kisah bila-bila. Tak kisah bila-bila, kerana rasionalnya orang yang berpuasa ni doa dia mustajab. Dan kita menjadikan amal soleh yang kita buat tu sebagai tawasul, wasilah kita untuk kita, amalan kita, doa kita didengari oleh Allah dan diterima oleh Allah. Jadi itu puasa. Kemudian itu puasa bulan Muharram. Daripada Al-Qamah, sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussu minal ayyami syai'an? Qalat kana amaluhu dimah. Wa ayyukum yutiqu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiq. Ketika mana Sayyidatina Aisyah ditanya oleh salah seorang tabi'i, adakah Rasulullah mengkhususkan mana-mana hari daripada hari-harinya untuk beribadat? So, adakah Nabi buat hari tu je? Kalau Jumaat, setiap hari Jumaat Nabi buat, hari lain Nabi tak buat. Mengkhususkan satu hari untuk buat satu amal ibadat. Kata Sayyidatina Aisyah, Nabi melakukan amalan itu secara berterusan. Ataupun istilah kita istiqamah. Amalan Nabi ini tidak ada orang yang mampu buat. Tak ada orang di kalangan kita yang mampu buat seperti mana apa yang Nabi buat. Jadi poin dia adalah berterusan walaupun sedikit. Nabi itu amalannya banyak dan berterusan. Kita ni kalau nak sampai ke tahap itu agak sukar. Kita boleh buat banyak, mungkin sehari dua je, seminggu dua je, lepas tu bosan. Pasal tak, dia terus dengan banyak terus kan. Dia tak boleh begitu, dia kena slow peringkat. Agak-agak dah maintain sebulan, 2 bulan, setengah tahun, tambah lagi. Kalau tiba-tiba terus straight dia, satu hari biasa baca sehelai, tiba-tiba 5 juzuk terus, 5 juzuk terus Al-Quran, 2-3 hari je, lepas tu dah tutup terus, 5 hari tutup. Pasal sekali buat tu bagi cukup all out terus. Itu tak boleh lah. Pasal nak mengelakkan jemu, nak mengelakkan jemu. Dan benda tu Nabi sendiri pernah larang. Alaikum minal a'mali ma tutiqun. Kata Nabi, hendaklah kamu mengerjakan amalan yang kamu mampu buat. Fa wallahi la yamalullahu hatta tamallu. Dan demi Allah, Allah itu tidak akan bosan kepada kamu, melainkan kamu yang bosan dengan amalan. Allah takkan bosan. Kita buat amalan, Allah bagi pahala ganjaran kita. Tapi terkadang tu kita pula yang sampai ke tahap bosan ataupun jemu. Pasal tak dibuat
kita buat luar daripada kemampuan, terlalu jauh maksudnya. Dia tak secara istiqamah, dan istiqamah itu adalah satu amalan yang baik. Kata ulama, al-istiqamah khairun min alfil karamah. Al-istiqamah khairun min alfil karamah. Istiqamah itu adalah lebih baik daripada 1000 keramat. Keramat ataupun karamah itu yang Allah kurniakan pada waliullah, mungkin berjalan atas air. Macam-macam karamah. Itu tidak boleh menandingi istiqamah yang Allah berikan pada seseorang. Pasal istiqamah ni, dia punya tautan hati dia dengan Allah itu sentiasa. Zikir dia berterusan, solat dia berterusan, Al-Quran dia berterusan. Itu adalah lebih baik daripada Allah kurniakan seseorang itu keramat yang banyak. Itu adalah satu anugerah yang luar biasa, iaitu istiqamah. Jadi kita pilihlah mana-mana amalan. Kita pilih, kita pun ngaji contohnya. Setiap pagi baca surah Yasin. Maintainkan dulu. Jangan ni Yasin, surah Waqiah, surah Al-Muluk, surah Ad-Dukhan, 5 surah. Takut dia cepat bosan. Dia step by step. 5 Yasin, try dulu. Sebulan okey, mantap. Tambah lagi sikit satu surah yang lain. Try dulu 2 bulan, 3 bulan, okey, tambah begitu. Takut-takut kalau sekali bagi banyak terus, takut tombang terus. Maksudnya dia akan stop. Jadi itu rugi di situ. Rugi pasal dia jangan sampai dia jemu. Nanti dia akan tinggalkan amalan. Jadi itu sedikit sebanyak perkongsian yang kita sempat kongsikan di antara maghrib dan isyak ni. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan daripada bab solat duha tadi, bab solat tahajud, bab solat sunat yang kita kerjakan yang Nabi kerjakan di rumah, dan akhirnya bab puasa, mudah-mudahan dapat ambil faedah dan pengajaran, dan mudah-mudahan kita dapat manfaatkan insya-Allah. Hadza wabillahi taufik. Kita tawakuf dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.